Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel, sahabat semua. Ini dia keserasian yang semakin padu ya di antara Parti Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Ya, sekarang ini hangat tentang DUN, Dewan Undangan Negeri Pilihan Raya Kecil di DUN Parlimen, DUN Pelangai di Negeri Pahang, sahabat semua. Kalau sebelum ini kita boleh nampak bagaimana ya PAS ya menunggang agama menggunakan DAP dijadikan punching bag di dalam setiap ceramah mereka. Hari ini sahabat semua, saya mau kita mendengar bersama Datuk Seri Mat Sabu menyekolahkan lebay-lebay PAS ini dan mengingatkan kita sebenar apa yang dilakukan oleh geng-geng sapu bersih, geng-geng rasuah yang dikatakan oleh mereka sebagai sedekah. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, mari kita dengar ya pencerahan padu daripada Datuk Seri Mat Sabu. Hadirin sekalian, kita sekarang dalam pilihan raya ini, alhamdulillah, kerjasama di antara parti-parti dalam kerajaan perpaduan begitu erat sekali. Saya sudah kerap datang ke Pelangai ini daripada hari penamaan calon, malam ini dan malam besok, dan ada lagi malam-malam yang lain. Kerana di antaranya orang panggil bahasa utaranya nak bayar derau, iaitu nak membayar apa yang ditunjukkan oleh BN, terutama dalam pilihan raya Simpang Jeram dan Pulai. Rakan-rakan daripada UMNO Barisan Nasional bekerja sungguh kuat, termasuk yang amat berhormat Menteri Besar Johor On Hafiz siang malam, dan Datuk Ahmad Mazlan tadi, termasuk pemimpin yang lain yang bekerja begitu kuat sehingga kemenangan kita capai di Simpang Jeram majoriti meningkat daripada pilihan raya umum yang lalu. Oleh itu kita nampak terutama sekali orang-orang Melayu khasnya mula kembali untuk mengundi parti-parti dalam kerajaan perpaduan. Hadirin sekalian, kita tahu ombak hijau begitu kuat sekali. Green wave melanda pantai timur. Isu yang besar dimainkan soal Islam terancam dan kedudukan Melayu yang terancam. Dan isu ini dimain dan terlekat dalam minda khasnya anak-anak muda. Dan DAP dijadikan punching bag sandaran mereka untuk mereka berhujah yang mengatakan Islam terancam. Di atas penerangan mereka, blog dan berbagai caralah orang Melayu terpikat, sehingga pilihan raya yang lalu Parlimen Terengganu 1 pun kita tak menang. Di Kelantan 1 pun tak menang. Tempura Dali pun kalah. Di Kedah kita tinggal 1. Begitulah kekuatan mereka. Oleh itu, dalam kempen mereka lepas pilihan raya 6 negeri, kerajaan akan bertukar. Kalau tak percaya tak boleh, sebab yang bercakap itu orang yang biasa jumpa Nabi. Jumpa mimpi atau jumpa macam mana kita tak tahu. Disahkan oleh Mursyidul Ampas. Memang Presiden PAS ni banyak kali jumpa Nabi. Bila dia bercakap, sudah tentulah cakapnya itu dipercayai oleh orang Melayu dan orang Islam. Sebab itulah termasuklah penjawat awam yakin seyakin-yakinnya lepas pilihan raya 6 negeri kerajaan akan bertukar. Dalam parlimen dia kata boleh melalui SD dan sebagainya. Sedangkan SD dah tak boleh kerana dah ada undang-undang lompat parti. Marang ni kadang-kadang dia mengigau kerana rengga banyak gigit kaki dia. Sebab itulah kita lihat dalam pilihan raya 6 negeri ini, penjawat awam
daripada 2,000 mengundi di TUDM Batus, kita Kerajaan Perpaduan dapat 14 undi. Punya teruknya 80% mengundi Perikatan Nasional. Ini sebab keyakinan akan bertukar kerajaan selepas pilihan raya 6 negeri. Tetapi lepas keputusan 3 negeri kita menang, iaitu Negeri Sembilan, Selangor dan Penang. Walaupun kekurangan kursi di Penang dan di Selangor, tapi boleh memerintah. Mereka menang besar. Terengganu 32-0, Kelantan 43-2, Kedah 33-3. Kemenangan yang cukup besar. Tetapi kerajaan pusat, kerajaan federal tak berubah. Tambahan pula apabila Premier Sarawak dan Ketua Menteri Sabah mengatakan kami akan terus menyokong Perdana Menteri yang ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim sehingga pilihan raya akan datang. Artinya kerajaan ini terus tak tukar. Berlaku pilihan raya Simpang Jeram dan Pulai, kita menang walaupun peratus mengundi kurang, majoriti kita lebih besar di Simpang Pulai. Terima kasih kepada BN dan UMNO yang bekerja begitu kuat dengan bersama Pakatan Harapan kemenangan kita di kedua-dua tempat. Undi penjawat awam sudah 50-50. Sebab itu kita jangan kecewa bila kita lihat undi penjawat awam kita tak sampai 15%, tak sampai 20%, jangan bimbang. Sebab mereka yakin kerajaan akan bertukar lepas pilihan raya 6 negeri. Bila tak bertukar, dia mula kembali. Di Simpang Renggam dan di Pulai 50-50 dah. Kita menang pula di Pelangai ini. Kita lihat penjawat awam akan kembali menyokong kita sepenuhnya. Sebab itu kemenangan di Simpang, di Pulai, di Pelangai ini wajib. Saya tadi sempat juga berjalan 2-3 rumah dan bertemu dengan mereka dulunya yang mengundi Pakatan Harapan. Ada 2,000 lebih yang mengundi Pakatan Harapan. Kita bekerja kuat sekarang memastikan kesemua 2,000 itu mengundi Barisan Nasional pada 7 hari bulan nanti. Bahkan tadi kita pergi ke satu Pedah, kita dapat penambahan daripada pilihan raya yang lalu. Kalau kita menang di Pelangai ini, di Kemaman nanti ada harapan cerah. Betul, dalam politik ni kita jangan give up peringkat awal. Sebab manusia ni dia boleh berubah. Saya menyangka di Simpang Jeram kita akan menang. Tapi tidak menyangka majoriti bertambah. Dulu menang lebih kurang 2,400, kali ini menang 3,700. Lebih kurang. Majoriti, artinya kenaikan. Berlaku dalam undi, peratus undi keluar kurang. Artinya kalau peratus undi keluar seperti biasa, majoriti kita akan berlipat ganda lagi. Ini pemulihan sebab apa-apa sebab kita fahamlah. Tapi kita yang pentingnya untuk negeri Kelantan, Terengganu, Kedah, kalau UMNO kembali kuat, kerajaan perpaduan akan kuat insya-Allah. Sebab itu buktikan saudara yang ada di hadapan saya ini, sama ada daripada Pakatan Harapan, khasnya daripada UMNO, jangan kurang majoriti daripada pilihan raya yang lalu. Boleh ke tak? Kalau ingin kita nak kembali memenangi di 3 negeri itu pada masa yang akan datang. Dalam politik ini, kita tak tahu, kadang-kadangnya kawan tidak kekal, musuh tidak kekal. Sebab itu dalam kita selalu diajar hidup. Bila kita nak cakap sesuatu, esok kita jumpa ya Datuk Mas Said, insya-Allah kita jumpa.
Sebab kita tidak tahu sejam lagi apa akan berlaku. Yang Allahyarham Salahuddin Ayub, bila orang nak jumpa dia petang tu, dia kata malam ini kita jumpa di tempat ceramah di Jerai, Kedah. Malam ini 2-3 orang dia janji nak jumpa di tempat ceramah. Maghrib dia dikejarkan ke hospital, kemudian meninggal dunia malam itu. Artinya dia, sebab itulah bila kita janji kita kena sebut insya-Allah. Sebab kita tak tahu apa nak berlaku seminit lagi, sejam lagi, hanya Allah yang Maha mengetahui. Dalam politik pun begitu. Saya lawan dengan UMNO 44 tahun. Lama tu, bukan mahu. Dan kami berjaya menewaskan PN tahun 2018. Tak berjaya. Dalam pilihan raya daripada tahun 55 sampai 2013, 2018, ada parti yang dapat majoriti. Daripada tahun 55 sampai tahun 69, Perikatan majoriti. 74 sampai 2013, Barisan majoriti. 2018, PS majoriti. Allah mentakdirkan 2022, siapa pun tak dapat majoriti. Ini ujian. BN 30, nak buat apa? PH 82, nak buat apa? PN 74. Pada muka, siapa pun tak boleh buat kerajaan. Di sini ada contoh oleh Datuk Mat Mazlan tadi. Buka arahan pandangan Majlis Raja-Raja buat kerajaan perpaduan. Anwar Ibrahim terima, belah sana tak terima. Bila kita terima, BN sokong ngam-ngam 112. 112. Cukuplah Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk angkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Bila cukup saja Sabah dan Sarawak datang, jadi 148, cukup 2/3 majoriti. Mentah kami amanah bernasib baik kerjasama dengan UMNO. Sebab PAS tak boleh kata apa. Sebab PAS kerjasama dulu dengan UMNO dalam Muafakat Nasional. Sebelum itu kami lawan UMNO ni atas akidah tau. Tok Imam UMNO sedang sembahyang asar, datang orang PAS, dia ubah tu imam tu, ditukang tu imam PAS. Tu dia, Tok Mas Haid, kami lawan kamu dulu macam tu. Sembelihan nikah kahwin tu, ada yang kahwin dulu di rumah pimpinan PAS untuk sah di sisi Islam. Balik kampung itu, kali ini hanya seremonial. Kemuncaknya kita lihat apa yang berlaku Mamali, hasil daripada fatwa Bangul Pradong yang mengatakan lawan UMNO ni jihad, derma jihad, mati syahid. Hadirin sekalian, tiba-tiba lepas itu PAS bekerja sama dengan UMNO Muafakat Nasional. Apa mereka kata? Ini anugerah Allah. Dah pula anugerah Allah. Lepas itu bercerai. Kemudian kami berkawan dengan UMNO, dia kata apa? Tutup mulut. Kalaulah kami kerjasama dengan UMNO, ni amanah ni, PAS belum kerjasama 44 kali kena kapal setiap hari. Semualah kami ni mampulah kena kapalnya. Tapi sekarang mereka tak boleh kata apa, sebab mereka kerjasama dulu. Terima kasih kepada PAS kerana kamu membuka lagang untuk bekerjasama dengan UMNO. Sekarang kami bahagia bersama UMNO dan Barisan Nasional. Sebab itulah kita lihat perangai PAS ni, dia buat tak apa, orang buat tak boleh. Datang sini, ada satu panglima daripada utara no. Habislah Perdana Menteri ke-10 ni liberal. Orang kafir boleh baca Quran. Ini kan boleh keluar juta orang tunjuk perasaan nanti kerana Quran dihina. Ada orang kafir baca Quran daripada DAP. Kita pun terkejut juga. Tapi zaman lawan anak muda dia cekap cari. Dulu kami bersama dengan kelab penyokong PAS, bersama dengan keadilan, banyak orang bukan Islam baca Quran.
Termasuk Gua Balakrishnan, selalu dia baca ayat wa makarallahu wallahu khairul makirin. Haji depan Ustaz Fadil, depan ni Aziz, mereka kata ini bagus. Orang kafir mendekati Quran. Dan ada juga Bala, bukan takat baca Quran, dia jumpa Nabi dan disahkan oleh Tuan Ibrahim. Jadi dari sekalian, bila kita dedah kayak itu, terpukau hero utara tu. Dia lupa dulu bersama dengan PAS, banyak orang bukan Islam baca Quran. Bukan baca terjemah, baca ayat betul. Al-Quran untuk manusia. Saya suruh sebut Cat Steven, ingat tak Cat Steven? Tahu Cat Steven? Penyanyi. Top penyanyi tu. Macam Tom Jones apa semua tu. Ha? Jumpa, pernah datang tengah tu. Tom Jones kata, kalau kau tengok orang Islam yang main London, aku tak masuk Islam, mungkin. Tapi aku memeluk Islam kerana aku lihat keindahan Al-Quran. Bila aku baca Quran. Sebab seni Al-Quran itu, bunyinya, dengungnya, sebagainya, dia seorang ahli seni, dia lihat keindahan Al-Quran. Artinya dia baca dulu, lepas itu baru dia masuk Islam. Banyak profesor, saintis di England dulu, kerana baca Quran, mereka memeluk Islam. Di Malaysia ni dia anggap Quran untuk orang Melayu. Ini masalah, dan dia main tembak tak kenal. Kerana orang bukan Islam yang menyokong PAS, kelab itu, selalu baca Quran, bukan takat baca terjemahan. Baca sekali dengan ayat itu. Masalah PAS ni, mereka buat tak apa, orang buat tak boleh. Perangai mereka tak berubah dulu sekalian. Saya tak mau cakap banyak lah, sebab nak simpan tenaga esok mesyuarat banyak. Termasuk ada jamuan resmi dengan Yang di-Pertuan Agong dan wakil daripada New Zealand. Dan hal beras ni saya nak sentuh sikit lah. Beras ni kita akui ada sedikit masalah. Tapi tidaklah sampai seperti zaman Sayyidina Umar. Kekurangan makanan, berlaku banyak jenayah sehingga dia tangguh hukum hudud. Karena kalau dijalankan hukum pada waktu itu, barangkali ramailah kena potong tangan. Tapi oleh kerana masalah begitu besar, hal kemarau dan hasil kurang ditangguh hudud. Zaman Nabi Yusuf AS, Nabi Ishak dan membawa anak cucunya datang minta gandum di Mesir kepada Nabi Yusuf yang dikatakan jadi Perdana Menteri pada waktu itu. Artinya masalah makanan ini berlaku kadang-kadang 100 tahun sekali kah, 200 tahun sekali kah, jadi masalah. Kita ada masalah tapi tidak seberatlah sampai nak tangguh semua undang-undang kerana orang nak mencuri tak ada makan. Belum. Beras ini jadi kurang kerana beras import. Maidin pun dah terang lah. Maidin yang ada store tu. Beras import ni naik tiba-tiba. Kerana India mula stop ekspor beras putih. Orang Petaling Jaya, orang Shah Alam, orang belah situ mana peduli beras tempatan ni. Semua makan beras import. Sebab beras tempatan RM26, import baru 20, 32, 34. Taklah mahal sangat. Mereka kata beras import ni elok. Tapi bila beras import naik melambung sampai 37, sampai RM40, RM40, mereka cari beras tempatan. Bila cari beras tempatan ni pula, main dalam video dan sebagainya, bulan depan tak ada beras. Orang ramai pun terpalah pergi beli beras. Yang sebulan dia sekampit, dia beli 3. Bila dia beli 3, dia ambil hak orang lain 2 kampit. Yang 2 kampit pula dia beli 4. Di Pokok Senar, masa kita nak jual beras bawah LPP, seorang makcik itu dia beli 2 kampit, dia masuk bonet kereta. Dia datang beli 2 lagi. Saya tanya, anak berapa makcik? Anak 2. Sebulan berapa? Sekampit tak habis. Kenapa beli 4? Mereka beritahu bulan depan tak ada beras. Sebenarnya ada. Sebab itulah saya nasihat kepada semua, beli ikut keperluan. Kalau tuan-tuan pakai 2 kampit beras, beli 2. Bulan depan ada. Kita akan cari jalan dia tiap. Macam mana supaya beras ini berada. Dan sekarang ni berlaku kelang kabut sikit. Alhamdulillah sekarang dah mulai pulih. Besok kita akan bincang dengan PM. Kalau dah bersetuju semuanya,
agensi kerajaan, hospital, kamp tentera, polis dan sebagainya, kita minta mereka beli beras impor. Supaya kerajaan beri subsidi kepada hak yang kerajaan ini dulu. Dan beras tempatan akan terlambak kembali di pasaran. Kalau tak ni juga kita cari jalan yang lain. Pada itu jangka pendek. Jangka panjang, kita sekarang sedang berusaha untuk menjadikan di Mada Kedah 5 musim untuk 2 tahun. Belanja berapa? 3 bilion. Negeri itu siapa merintah? PN. Bagi kita soal makan, kita tak kira PN, tak kira BN, dia keperluan manusia. Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia tak kira kamu siapa perintah, menyediakan keperluan makanan, tanggungjawab pemerintah dan tanggungjawab kita semua. Setuju ke tak? Terbaik sahabat semua, itu dia satu lagi pencerahan yang begitu jelas dan padu ya daripada Datuk Seri Mat Sabuh ya berkaitan dengan isu semasa, khususnya ya apabila PAS ini menjadikan DAP punching bag oleh mereka, menggunakan, menyerang ya DAP kononnya sekarang bersama dengan UMNO. DAP kononnya akan menguasai Islam terancam, negara terancam disebabkan parti DAP. Kalau benar parti DAP ini mengancam semuanya, kenapa mereka semasa memerintah mereka tidak batalkan sahaja lesen parti DAP ini? Kenapa tidak mereka lakukan? Sebab parti DAP ini adalah sebuah parti yang diregisterkan mengikut perundangan dalam negara kita, perlembagaan dan sebagainya. Jadi jelaslah semua itu hanya permainan politik perkauman, politik sempit, hasutan, kebencian dan juga fitnah-fitnah daripada lebay-lebay PAS. Jadi terima kasih, sampai di sini saja sahabat semua, kerana bersama dengan Alright Nepal, kita berjumpa lagi. Kiranya Anda mau berikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Dan sekali lagi, sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, siapapun keangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nepal Channel, kita berjumpa lagi. Bye-bye.